Hai, Assalamualaikum. Okey, ini cara yang saya nak tunjukkan nak buat borang soal selidik online guna Google Form. Since kita dalam keadaan pandemik ni, saya tak nak risikokan kamu keluar. So, jadinya kita buat je borang ni melalui Google Form. So, caranya first perlu ada email, wajib ada email lah. Okey, so buka email. Bahagian depan tu akan keluar macam ni. So klik dekat 3 titik dekat atas ni, pergi dekat drive. Okey. So bila klik dekat drive, dia akan keluar macam ni. Okey. So klik new ni. Okey, new ni kita nak buat apalah. Okey. So kat sini dia ada doc, sheet, slide, form. So kita nak formkan borang. So klik dekat anak panah ni, blank form, borang kosong, sebab kita nak buat borang kita sendiri. Okey. So dia akan keluar macam ni, borang kosong. So kita create lah. Okay, title ni kita letaklah form kita. Borang apa? Borang soal selidik. Okay, ni nama borang kita. Nak savekan dalam kita punya drive ni, klik kat sini. Klik dekat ni, auto dekat sini. So kita tahulah yang folder kita nanti dia akan keluar tajuk yang ni, borang soal selidik. Okay, description dia ni kita tulislah sikit apa borang ni pasal apa. So bila orang isi tu diorang tahulah diorang ni isi pasal borang apa kan. So kita tulislah sikit, cerita sikit tajuk kita pasal apa. So tulislah sikit, borang ini adalah bertujuan bagi mengkaji masa yang digunakan oleh siapa? Responden kamu siapa? Contohnya oleh pelajar 2 DVM di Kolej Vokasional Selim River Perak. Okay. So dekat sini kena ada pelajar, responden tu siapa? Pelajar 2 DVM. Dekat mana? Dekat Kolej Vokasional Selim River. Ataupun kamu buat dekat kawasan rumah kamu, kamu boleh juga sekolah kat kawasan rumah kamu boleh juga bagi tahu digunakan oleh pelajar sekolah, pelajar tingkatan berapa. Kita nak borang ni tak ramai lah pun responden dia. Saya nak hari tu 50 kan. So oleh 50, tambah sikit 50 orang pelajar apa, tingkatan berapa di sekolah menengah kebangsaan, contoh-contohlah dekat kawasan rumah kamu. Tapi kalau nak mudah, sebab kamu dah ada channel kat kolej, mesti dah ada grup-grup kan, kawan-kawan apa semua kan. So boleh belaskan link borang ni dekat grup. Yang tu lagi mudah lah untuk dapatkan data. Okey. Tapi bergantung kepada tajuk kamu juga. Yang ni tajuk ni saya buat tajuk mengkaji masa yang digunakan oleh Limo dalam penggunaan telefon pintar dalam sehari. Okay. Tak kisahlah kamu nak buat tajuk apa. Yang kalau nak buat umur ke, umur pesakit diabetes ke, dekat taman rumah ke, apa-apa je. Okay. So borang soal selidik. Okey. First yang ni kita dah cerita apa benda ni. So kita letaklah kat sini sikit penghargaan kita. Okey. Kerjasama anda dalam mengisi borang ini adalah amat kami hargai. So cakaplah terima kasih. Okey. So yang ni kita buat section lah. Yang ni tajuk kita buat section 1. Lepas tu kita nak start dengan soalan kita, add section. Kat sini ni, add section. So ini section 1, yang ni section 2. Okay, section first kali soalan ni biasanya dimulakan dengan latar belakang. Latar belakang responden. Latar belakang responden ni maksudnya kebiasaannya soalan yang ditanya adalah jantina, umur, bangsa, agama. Biasanya lah soalan-soalan tu. So yang ni saya nak letak jantina. Okay, jantina kita ada lelaki dengan perempuan je kan. So ni pilihan jawapan yang kita boleh letak.
Okey, jantina bila kita buat multiple choice lah. So, dia orang boleh pilih sama ada dia adalah lelaki ataupun perempuan. Okey. So, selepas tu kamu kena requiredkan soalan ni. Required ni maksudnya responden ni wajib jawab soalan yang ni. Kalau dia tak jawab ni, dia tak boleh pergi ke next soalan. Okey. So, tambah lagi soalan. Kita boleh tu tanya dia umur. Okey, umur biasanya kita short answer lah. Dia orang jawab mengikut umur dia orang lah kan. Kalau 16 tahun 16, 17, ataupun kalau kamu nak buat multiple choice pun boleh. Kalau contohlah kamu nak start, kamu nak tahu umur responden kamu tu berapa, so kita boleh jadi contohnya kat sini 17 ke 17, kat sini 18. Tapi saya rasakan lebih baik short answer saja. So dia orang jawab kat sini umur responden tu ikut umur dia masing-masing. So yang ni pun sama, required kan. Lepas tu lagi kita boleh tanya dia bangsa. Bangsa biasanya 3 je lah kita buat. Okay, multiple choice 3. Bahasa Melayu ke, Cina ke, ataupun India. Okay, sama requiredkan soalan ni. So yang tu saja, asas saja kita tanya, tak payah banyak-banyak. So jantina, umur, bangsa, ataupun kalau saya ni saya buat dekat kalangan 2 DVM ni, saya boleh tambah satu lagi, saya boleh tambah program. So program pun multiple choice, dia orang boleh tulis lah sama dia MTA ke, MPP ke, MTK ke, PPP ke, contohlah banyak lagi. Okey, so ini pun requiredkan. Okey, cukuplah hanya 3 hingga 4 soalan je untuk latar belakang tu. Okey, nama tak payah, nama memang kita tak tanya sebab yang tu adalah privacy. Okey, so selepas tu kita tambah section seterusnya. Section ni barulah kita start dengan kita punya data yang kita nak. Okey, sekarang ni data ni saya nak pasal masa yang diambil. So masa yang diambil tu adalah mestilah jam kan. Okey, jam. Okey. So section saya nak tanya first, soalan dia saya nak tanya, adakah anda mempunyai telefon pintar? Okay. So adakah kita buat ya ataupun tidak. Ini sebelum soalan kita letak tajuk dululah. Kita buat masa penggunaan telefon pintar. Okey. Itu barulah tambah soalan. Soalan saya nak tanya, adakah anda mempunyai telefon pintar? Okey, so multiple dia kita buat multiple choice lah, ya atau tidak. Okey, so ni required kan. Kita tambah lagi soalan. Okey, kat sini baru kita start tanya dia. Yang ni yang data yang penting yang kita nak ni. Okey, berapakah masa dalam jam? Berapakah masa yang diambil dalam sehari untuk penggunaan telefon pintar? Okey. Okey, masa ni adalah ingat tak kalau data terkumpul, kejap saya tunjuk. Okey. Kalau yang ni, okey, yang ni dia data dia mengenai suhu. So suhu dia kena dia daripada berapa ke berapa, daripada berapa ke berapa, dan saiz kelas ni mesti adalah seragam. So data dia mengenai suhu. So sekarang data yang saya nak ni adalah mengenai jam. So dekat sini saya kena seragamkanlah, saya kena buat siap-siap saya punya kelas dia daripada
daripada berapa jam ke berapa jam, daripada berapa jam ke berapa jam. So buat ni berapa kelas ni, buat 5 hingga 6 kelas pun dah cukup dah. So kat sini saya buat multiple choice. So jam yang pertama kita buat pilihan dia 1 hingga 3 jam. So 1 hingga 3 jam tu maksudnya ada 3 jam. So dekat sini lepas 3 jadi 4 lah. 4 hingga 6 jam. Lepas tu 7 hingga 9 jam. Lepas tu lagi 10 hingga 12 jam. 9, 10, 11, 12. So kat sini 13 hingga 15 jam. 1, 2, 3, 4, 5. Buat 5 kelas dia cukup jam. Okay, so nanti diorang boleh pilih lah kat sini. So yang ni lagi senang untuk kita, daripada sini kita boleh dapat terus data dia. So kalau kita macam ni lah, contoh ni, katakanlah kat sini 5 hingga 9 jam. So ada orang klik dekat sini seramai 8 orang. So kat sini dia akan keluar 8 lah. So kamu boleh dapat terus data dia. Siapa yang guna 5 hingga 9 jam, 8 orang. Siapa yang guna 10 hingga 14 jam, ada 10 orang. Macam tu. Okay. So ni required yang ni data yang paling penting. Lepas tu kita tambah juga soalan yang untuk kita buat rumusan nanti. Kita boleh tanya di masa-masa yang dia ambil ni, dia orang buat apa sebenarnya. Kita tanyalah, apakah yang anda selalu lakukan dengan telefon pintar? So kat sini boleh tulis apa, sosial media. Sosial media tu termasuklah WhatsApp ke, Facebook ke, Instagram ke, TikTok ke. Sosial media tu, ataupun bermain game, ataupun apa lagi, melayari internet, WhatsApp, apa lagi, kalau ada apa-apa boleh tambah lagi lah. Macam nanti dah pilih lah dekat sini. So lagi kita boleh juga tambah soalan, sebab tadi kita nak tahu dia punya, dalam kajian tadi kita nak tahu apa penyelesaian dia, apa yang mendorong dia kan. So kita boleh tambah soalan apa-apa je. So kat sini kita boleh tambah apakah tahap pencapaian akademik anda. So kita buatlah kategori lemah, sederhana ataupun tinggi. So kat sini kita boleh relate lah. Kalau contohlah dia jawab dia guna 10 hingga 12, lepas tu dia klik dekat sini lemah. So mungkinlah dia penggunaan telefon dia tu berlebihan menyebabkan pencapaian akademik dia lemah. Kita boleh kaitkan macam tu lah. Okay. Ni requiredkan. Lepas tu tambah lagi soalan. Kita minta cadangan. Ataupun kita minta pendapat. Adakah telefon pintar banyak memberikan kebaikan? Adakah telefon pintar banyak memberikan kebaikan daripada keburukan? Contohlah. Ataupun soalan dia, kamu boleh tanya jugalah, apakah kebaikan dan keburukan telefon pintar dalam kalangan pelajar. Jadi kita minta pendapat dia. Sebelum kita minta pendapat dia, kita buat short answer, sebab dia akan jawab sendiri dekat sini. So requiredkan dekat sini.
Okey, so dah siap kita punya soalan. Tak payah banyak-banyak. So section 1 latar belakang, jantina, umur, bangsa, Melayu, apa-apalah yang basic yang mengenai responden tu. So kat sini baru kita punya data dia. Okey, yang ni data yang kita nak tu mestilah kita buat terus dalam saiz kelas kita supaya nanti kita dapat data dia terus analyse mengikut yang ni lah. Contoh kalau kamu buat umur pesakit diabetes, so maksud kat situ data dia umur. So kat sini buat umur lah. So boleh start dengan contohlah start dengan 30 hingga 39, 40 hingga 50. 40 hingga 49, 50 hingga 59, 60 hingga 69. So pastikan dia punya ni seragam. Okey, so bila dah siap soalan, okey, kita bolehlah send. Okey, send ni tak payah send siapa-siapa. Send tu maksudnya kita nak ambil link je. Sebab kita nak ambil link tu, kita nak forward dekat kita punya responden lah, ataupun kawan-kawan kita. So tekan dekat sini, ni link. Okay, ni link ni yang dia bagi ni panjang. So kita shortkan dia. Okay, so dia dapat yang ni. So copy yang ni, link ni. So bila dah copy, bagilah dekat responden ataupun grup-grup yang kamu nak minta responden jawab tu lah. Okay. So bila dah siap, okay, bila nak tengok balik, okay, nak tengok balik kan. So klik yang dekat ni, yang kita klik tadi lah, buat soal date, dia keluar macam ni. So respon ni dia dah tempat ni kosong respon sebab tak ada orang jawab lagi lah. So bila ada orang jawab nanti dia akan keluar dekat sini lah, result dia kat sini. So kamu boleh download lah dekat sini, boleh tengok lah data-data dia kat sini. So yang ni nanti untuk lampiran, saya nak kamu print ni, satu contoh borang ni, print ni, print dekat sini. So print, so letak dekat lampiran. Okey. So yang ni print, letak dekat lampiran. Lampiran ada bahagian dekat lampiran. Dekat sinilah, dekat borang soal selidik ni. Borang soal selidik ni letaklah borang yang kamu print tadi dekat sini. Okay, so itu sahaja. Kalau dia tak faham lagi, boleh tanya saya. So saya harap yang ni jelas lah. Okay, terima kasih.